Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditemukan lagi dalam pengajian hadis 40. Insya-Allah malam ni kita menyambung lagi hadis yang ke-42 41. Jadi mari sama-sama kita buka doa kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah fi hadi wa fasina dalam wassallallahu. Insyaallah hadis yang ke-41 yang lepas kita dah bincang sedikit berkaitan dengan hawa nafsu dan iman dan hawa nafsu. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadis sahih dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang kamu sehingga adalah hawanya atau nafsunya, yakni kemahuan atau kecenderungannya, mengikut kepada apa yang aku bawa dengannya, iaitu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawakan. Jadi bulan lepas kita dah bincang berkaitan dengan perkara keimanan sesuatu kepada sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mendahulukan perkara iman berbanding perkara nafsu ataupun hawa nafsu. Jadi kita setakat firman Allah Subhanahu, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Muslim, hadis yang lain tapi memberi kefahaman yang sama berkaitan dengan iman, kelebihan iman kepada Rasulullah berbanding dengan yang lain. Dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wan nasi ajma'in. Bermaksud, tiada beriman seorang kamu sehingga adalah aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih cinta kepadanya daripada dirinya dan anaknya dan istrinya dan manusia sekaliannya. Hadis ini menyokong hadis yang kita bincanglah, mana hadis yang ke-41, iaitu tidak beriman seorang kamu sehingga menjadikan hawa nafsunya mengikut apa yang aku bawa. Dalam hadis yang kedua ini, tidak beriman di kalangan kamu sehingga menjadikan aku, mana Rasulullah SAW, lebih dicintai daripada siapa? Diri kita, daripada anak kita, isteri kita dan manusia keseluruhannya. Nak menunjukkan bahawa kasih atau keimanan lebih diutamakan pada Rasulullah SAW berbanding kemahuan atau kehendak atau pribadi daripada diri kita, keluarga kita dan manusia keseluruhan. Itulah Baik, kita sambung sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak demikian, kalau tidak Rasulullah sebagai diutamakan, keimanan pada Rasulullah, keimanan pada Allah Subhanahu wa taala tidak diutamakan, maka cinta itu adalah palsu dan dusta. Kalau kita cinta pada kebendaan, harta, lama-lama harta habis, binasa.
Kalau cinta pada isteri, akhirnya isteri pun akan meninggal dunia juga, dan kita jugalah. Ya. Kalau cinta pada dunia, dunia akan tinggalkan kita. Ya, kita akan meninggalkan dunia juga. Kalau cinta kepada manusia keseluruhannya, manusia tidak boleh memberi manfaat atau mudarat kepada kita. Yang lain hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebabnya diutamakan cinta pada Rasulullah, iman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun iman apa yang dibawa oleh Rasulullah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini apa yang datang dari Allah Taala. Ya, ini apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah, Rasulullah bawa kepada kita. Tak tinggal satu pun. Baik. Kerana apakah artinya cinta itu kalau seorang masih mengutamakan hawa nafsu dirinya dan anak pinaknya dan menuruti kehendak manusia dalam masyarakatnya dengan membelakangi perintah agama dan petunjuk Rasul, Rasulullah SAW. Jadi persoalan di sini, apa artinya kalau kita masih cinta, utamakan hawa nafsu diri, kita hari ini nak apa, tak akan selesai lah. Nafsu ni tak akan selesai. Ya, sampai kita hati pun nafsu ni masih ada lagi. Ya, jadi apakah artinya kita utamakan nafsu, ataupun kita pentingkan anak pinak kita, ya, berbanding dengan perintah Allah Taala? Apa keutamaannya? Betul, maksudnya kita tak boleh tinggalkan anak-anak kita, membiarkan begitu saja, keturunan kita biar begitu saja. Tak, kita ada tanggungjawab atas mereka, mereka ada hak atas kita. Samalah, segalanya Allah akan ditanya. Allah akan tanya kepada kita, tanggungjawab kita. Tetapi keutamaan itu memberikan agama kepada mereka. Mana utamakan agama. Itulah maksudnya. Bukan kita tak hiraukan anak kita, tak bukan begitu. Mana kita tinggalkan mereka begitu saja. Yang penting kita zikirnya, kita Qurannya, kita baca ilmunya. Anak-anak, isteri kita tinggal. Tak bukan begitu. Maksudnya, apabila kita pentingkan agama, pasti kita akan ikut suruhan Allah, suruhan Rasulullah, yang mana tanggungjawab kita mentarbiyah anak-anak kita, isteri kita untuk ikut Allah dan Rasulullah. Gitu. Dan apakah artinya menuruti kehendak manusia dalam masyarakatnya? Banyak kehendak-kehendak ataupun tuntutan-tuntutan manusia di sekitar kita, jiran kita, masyarakat kita, negara kita, banyak. Apa dia yang membelakangi perintah agama dan petunjuk Rasul? Ya, maknanya tak perlu kita ambil kata itu. Apa-apa yang membelakangi perintah agama, apa-apa yang membelakangi petunjuk Rasulullah SAW yang bukan syariatnya, maka kita tolaklah, utamakan. Kalau kita nak bermuamalah, muamalah syariat Islam. Hari ini saya nampak ramai orang main saham, ramai orang main saham. Yelah, jadi di sana Ustaz sama ada dia punya patuh syariah dia, ada pen syariah. Ambillah pen syariahnya. Bukan tak boleh kan, ada pen syariahnya. Yang ada autoriti pen syariah, ambillah. Kenapa perlu kerja yang tak ada pen syariah? Ya, begitulah. Perbincangan ni panjang. Gitu. Ya. Ada yang muamalah jual beli, ya, jual beli. Jual beli ini pastikan halal, thayyibah, perkara yang baik, ya. Tu. Ada muamalah dengan suami dan isteri. Asyirah bil ma'ruf, contohnya. Ini Allah SWT pesanan. Maknanya buat baik dengan isteri, buat baik dengan suami, buat baik dengan anak. Ya, ini perkara-perkara. Ya. Walaupun perkara itu katakan nafsu, tapi sebenarnya kita memberikan agama kepada mereka itu maksud mendahulukan iman berbanding dengan nafsu. Tuntutan-tuntutan masyarakat begitulah. Ya. Tuntutan majikan contohnya, tuntutan kerja. Majikan akan kita kerja yang efisien, sangat baik contohnya. Tapi takkan meninggalkan waktu solat contohnya, ya, itu maksudnya ada. Kalau kita majikan pula, pastikan anak-anak buah kita itu menurut perintah Allah Taala lah. Sebab kita akan ditanya oleh Allah Taala berkaitan perihal demikian. Itulah. Sungguh amatlah sukar mengikutinya, ya, mengikuti perkara ini, ya, dalam segala larangan dan perintahnya. Kerana kesukaran inilah maka ditegaskan pada hadisnya yang tersebut untuk menjadi panduan pengukuran iman. Perkara ini yang Rasulullah SAW dah bincang, dah bagi tahu dah 1400 tahun dahulu tentang sifat hawa nafsu ni. Ya, susah hawa nafsu ni nak dibentuk, melainkan dengan perkara iman. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bik.
sampai tahap tidak beriman. Mana hilang iman ni. Kategori iman ni sangat penting. Iman ni maksudnya perkara yang asas yang ada dalam setiap orang Islam, Muslim. Iman. Setiap makhluk ada dalam, setiap manusia yang ada di muka bumi ni, nikmat paling utama nikmat iman. Ada syukur nikmat iman. Sebelum ni kita pun dah bincang berkaitan dengan hadis. Seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang aku akan tanya lagi. Ya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Qul amantu billah fastaqim. Katakan aku beriman pada Allah dan istiqamah. Beriman juga itu. Ya, sampai tahap istiqamah juga para ulama nyatakan istiqamah beriman dari apa? Istiqamah istighfar sebelum melakukan perkara ibadah. Sampai tahap itu. Apa juga amalan istighfar itu berkaitan dengan iman, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara asasnya ialah pengukuran iman itu panduannya dah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan dalam hadis ni. Maka cabaran-cabaran, kesukaran itu pasti datanglah. Ya, pasti akan ditemui sukaran-sukaran itu. Tetapi bagaimana kita menjadikan sukaran itu sebagai satu ujian fitnah, menjadikan kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kita beri tajuk kepada mendahului hawa nafsu. Bahawa terlaksana segala kebaikan yang diperintah agama serta terjauhnya segala kejahatan yang dilarangnya adalah disebabkan mendahului hawa nafsu. Mendahului hawa nafsu bukan kita buat hawa nafsu dulu baru iman, tak. Maknanya kita, iman kita tu segala-gala perintah kita mendahului daripada hawa nafsu kita tu. Ataupun hawa nafsu itu dididik dengan perkara iman sehingga kita menjadikan hawa nafsu itu mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya, qalbun salim, ya, hati yang sejahtera. Semua ahli syurga tu. Perkara-perkara dalam syurga semua perkara-perkara itu. Mutmainnah, qalbun salim, apa lagi? Apa lagi? Dalam Quran banyak disebut ya, berkaitan ahli syurga ni. Cerita tentang syurga ni, keadaan orang dalam syurga ni, suasananya macam mana? Ya, bukan macam api neraka, tuan-tuan. Api neraka ni keadaannya orang azab, dia kena azab. Malaikat yang ditugaskan iaitu malaikat Malik, ya, tugasnya untuk menjaga neraka dan mengazab mereka. Satu lagi malaikat Zabaniyah, mengazab. Tapi ada orang tanya macam mana malaikat dalam neraka tak terbakar? Tanya macam mana malaikat dalam neraka tak terbakar ke? Saya dapat juga jawapan daripada yang lain-lain tu. Dia kata macam warden penjara lah. Dia dalam penjara bukan dia penjara. Dia tugas dia untuk menjaga banduan-banduan tu ataupun aksi dan sebagainya. Tapi saya senang saja sebab kita balik pada sifat Allah Ta'ala, ya, kudrah Allah Ta'ala itu dan iradah Allah Ta'ala berkehendak bahawa satu itu di sebalik perkara yang mustahil bagi kita. Contohnya Nabi Ibrahim AS dicampakkan dalam api oleh Raja Namrud. Api yang besar, tuan-tuan, ya, bukan kecil-kecil punya api, besar. Dikumpulkan semua binatang tunggakan, bawa semua kayu api pun satu tempat, bukit kayu tu dibakar, lalu campak Nabi Ibrahim AS. Tetapi apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim AS? Kunna rabbana salam ala Ibrahim. Sejuk api itu. Langsung pening. Macam mana api dia sejuk? Itu hak Allah Ta'ala. Dia melawan hukum akal ini, kuasa Allah Ta'ala. Begitu juga yang berlaku ketika malaikat Malik menyeksa orang-orang dalam api neraka. Dalam keadaan itu macam tak berlaku panas sebab hak Allah Ta'ala tentukan. Itulah kira itu yang dia kekuasaan Allah SWT kita tahu, ya. Jadi bila nafsu itu dididik, dibina, apa lagi, diacukan dengan keimanan, maka kebaikan ada pada kita, ikut perintah Allah Ta'ala, dan juga kejahatan dan larangan kita tinggalkan. Sebab nafsu tidak boleh dibuang, ya, sebab nafsu itu dibimbing, dididik. Maka segala kebaikan tidak akan berlaku, ya, kerana hawa nafsu tidak pernah bersetuju dengan sesuatu yang dikehendaki iman, ya. Maksudnya jika kita dahulukan nafsu daripada iman, maka takkan berlakulah kebaikan. Contoh golongan musyrikin Mekah yang menyembah berhala, ya, menyembah berhala. Asalnya
Tanah Arab tu dah ada dah amalan Hanif, agama asal daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dah ada dah. Cuma bila mana berhala dibawa ke Mekah tu dan mereka puja, mereka sembah sebagainya, maka mereka dahulukan hawa nafsunya. Mungkin mereka kata nak sembah Tuhan ni mesti Tuhan yang nampak gitu. Tanyalah orang-orang yang bersifat material ni, nak benda nampak baru percaya. Ini yang payah. Dalam Islam tak begitu. Dalam Islam ada perkara-perkara gaib yang mesti kita percaya. Dalam bab rukun iman, dalam bab iman, beriman pada Allah Ta'ala ni pun, contohnya dalam rukun iman tu, 6 rukun iman tu ada bahagiannya berkaitan dengan uluhiyat atau ilahiyat, berkaitan dengan ketuhanan. Ada perbincangan dengan perkara ghaibiyat, perkara gaib. Gaib ni kita kena dengar, kita patuh, kita dengar dan kita beriman dengannya. Ada perkara nubuat, perkara kenabian. Banyak dalam Islam perkara itu. Kadang-kadang sesuatu yang tak dapat difikirkan oleh akal. Kalau tuan-tuan dengar kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, tak salah dia nak surah apa yang saya lupa. Kisah bila mana Nabi Musa berkhutbah. Nabi Musa berkhutbah, kata dia lah paling hebat. Allah tegur, ada seorang individu yang lebih hebat. Dia duduk di antara pertemuan dua laut atau dua sungai. Jadi Musa cari orang tu. Rupa tu orang siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir sana. Dia nak berkawan dengan Nabi Khidir, Nabi Khidir tak nak. Kenapa? Kata Nabi Musa ni dia tak sabar. Tak sabar. Kita ni tak sabar Musa. Ini bab nafsu ni tak sabar. Sabar tu indah kan? Nyaman. Jadi Nabi Musa pun cuba lagi untuk bersahabat dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sampai saya akhirnya setuju. Bila setuju, dibawalah berjalan musafir. Kemudian diletakkan satu perahu bersama je lah naik perahu tu. Dan bila perahu tu dah selesai, dah guna, dimusnahkan perahu tu. Nabi Musa kata, apalah ni, buat perahu susah-susah, musnahkan perahu. Kenapa pula gitu? Maksudnya ada hikmah ilmu yang ada pada Nabi Khidir berbanding dengan Nabi Musa ni. Kemudian pergi pula satu rumah, duduk rumah tu. Akhirnya Nabi Khidir musnahkan rumah tu. Nabi Musa kata, ini lagi teruk ni. Macam mana ni? Nabi Khidir kata, ada sebabnya. Kemudian pergi jalan-jalan, jumpa ada budak. Dibunuhnya budak tu. Nabi Musa pun lagi lah marah, kenapa bunuh tu? Lagi akhirnya bila berlaku demikian, Nabi Musa tanya kepada Nabi Khidir alaihissalam, kenapa yang pertama perahu itu dimusnahkan, rumah dimusnahkan, budak itu dibunuh? Rupanya Nabi Khidir lebih mengetahui daripada Nabi Musa alaihissalam, sebab perahu itu akan digunakan oleh raja yang zalim untuk memerangi orang-orang bawahnya. Apa itu dimusnahkan? Baru tahu Nabi Musa AS. Yang kedua, rumah tu. Kenapa rumah tu dimusnahkan? Sebab itu rumah tu pemilik seorang dah meninggal, di bawahnya ada harta karun. Musnahkan. Takut orang akan cari. Yang ketiga, kenapa dibunuh budak tu? Dibunuh budak tu sebab mereka inilah warisnya dan mereka akan bergaduh dan menyebabkan kefasadan yang berkemudi. Nabi Khidir menghapuskan. Hikmahnya begitu. Kisahnya hikmah. Tiga-tiga itu mengakibatkan kepada nafsu. Tetapi Nabi Khidir mengajar Nabi Musa AS yang perkara sabar, tidak melakukan yang hawa nafsu, dan kelebihan ilmu Nabi Khidir berbanding Nabi Musa AS. Kalau ada kisah. Itu bab nafsu tuan-tuan. Nafsu. Jadi kata iman itu asasnya banding dengan perkara nafsu. Kerana hawa nafsu tidak pernah bersetuju dengan sesuatu yang dikehendaki oleh iman. Takkan setujulah. Kalau kita nak perkara iman, maka nafsu kata jangan buat. Tapi nafsu yang dididik, dia akan ikut iman itu. Hawa nafsu adalah punca segala kejahatan. Sebab kenapa orang nak menyembah berhala? Sebab nafsu. Sebab apa nak merompak? Nafsu. Sebab apa nak berzina? Nafsu. Sebab apa minum arak? Nafsu. Semua nafsu.
Mendahulukannya menyebabkan keruntuhan iman. Bukan iman, menyebabkan keruntuhan akhlak dan menyebabkan keruntuhan kesejahteraan. Ini 3 perkara. Jadi iman kita runtuh, akhlak kita binasa, kesejahteraan hidup tiada. Tuan-tuan boleh lihatlah masyarakat yang ikut nafsu. Ikut nafsu, ya. Alhamdulillah. Kita doakan masyarakat kita ni tidak ikut nafsu. Walaupun dah nampak beberapa ciri-ciri nafsu dah ada dah. Alhamdulillah. Bila iman tak ada, tak diserapkan dalam pendidikan, maka runtuhlah dia. Bila runtuh iman, akhlak dah tak ada. Bila kita tak ada akhlak, maka tak ada kesejahteraan hidup. Semua akan berlomba untuk perkara-perkara itu keburukan. Macam sebelum ni kita ada bincang satu hadis, bila hilangnya malu, maka hilanglah amanah. Bila hilangnya amanah, maka hilanglah rahmah. Contoh hilang malu, buat perkara semua tak malu. Semua tak ada malu, tuan. Sedangkan al-hayat minal iman, malu daripada iman. Bila tak ada malu, maka tak adalah amanah tu. Hilang segala amanah kita yang pegang. Dah buat maksiat, dah tak rasa bersalah. Mencuri dah tak ada masalah, tak ada bersalah. Menghina orang dah tak ada bersalah, dah hilang rasa malu. Dah tak ada rahmah. Dah tak ada rahmah maksudnya senang maknai orang dan sebagainya. Baik, Rasulullah SAW mengatakan, tiada beriman seorang kamu sehingga hawanya mengikut apa yang aku bawa. Apa yang Rasulullah SAW bawakan. Maksudnya iman kaitan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa ma ataakumur rasul wa ma nahakum an fantahu. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul, ambil, apa yang dilarang, tinggal. Tetapi yang dibawanya tidak dapat diterima oleh hawa nafsu. Ini apa payahnya? Susah nak terima oleh hawa nafsu. Seseorang begitu saja nak terima bulat-bulat. Lihatlah macam mana Rasulullah SAW berdakwah. Dakwah untuk berikan daripada kegelapan kepada cahaya. Cerita bab iman, cerita bab perkara-perkara kebaikan, maka orang musyrikin Mekah tolak. Sebab apa? Sebab dia bukan berkaitan nafsu. Kalau diberikan perempuan harta, pangkat, itu yang berkenaan. Kita lihat bagaimana bila nampak Rasulullah SAW makin kuat dakwahnya. Jadi pemimpin-pemimpin Mekah ni menghantar seorang utusan kepada Rasulullah SAW untuk berdialog, menawarkan kepada Rasulullah. Apa ditawarkannya? Perempuan. Apa ditawarkannya? Pangkat. Apa ditawarkannya? Harta. Apa ditawarkannya? Kemegahan. Begitu. Kalau kita lihat dalam kitab Fiqh Sunnah, Fiqh Sunnah ceritakan, sekiranya Rasulullah menerima perkara-perkara ini, perkara-perkara ini, berkaitan nafsu ini, orang-orang Arab dia kata dia nak jadikan Rasulullah sebagai pemimpin. Dia boleh jadikan pemimpin, dan dia nak memberikan harta kepada Rasulullah. Mereka boleh berikan harta kepada Rasulullah. Rasulullah akan dapat harta, perempuan, kemewahan, pemimpin sebagainya. Tapi lihat bagaimana keadaan hari ini. Berapa ramai orang yang di atas ni boleh dihapuskan, boleh direndahkan, boleh disabotajkan, turun dia. Sebab apa? Sebab dia perkara itu. Jadi Rasulullah pegang dengan kata ataupun dengan apa yang firmankan oleh Allah Ta'ala. Peganglah agama itu dipegang. Walaupun nak bagi apa pun, agama tetap pegang. Sebab apa? Sebab mudarat dan manfaat bukan pada manusia, mudarat dan manfaat pada Allah Ta'ala. Kalau Allah izin nak jadikan Rasulullah ni kekuasaan padanya, Allah izin. Tak perlu pun diambil daripada orang lain. Itulah. Lihat contoh Rasulullah SAW, tak mengutamakan nafsunya. Sedangkan pada ketika itu banyak tawarannya. Tawaran orang Arab ni bukan sikit ya, banyak. Maknanya tidak dapat diterima oleh hawa nafsu seorang begitu saja dengan cara yang mudah, dengan alasan dia macam-macam ragam, macam-macam alasan takkan mudah untuk diterima.
Inilah sebabnya Allah telah mensifatkan orang-orang penyembah berhala adalah dari mereka yang mengikut hawa nafsu. Orang yang menyembah berhala ni orang yang ikut hawa nafsu. Orang yang mujassimah lah, tajassim. Di antara sifat mereka ialah sebagaimana diterangkan pada firman-Nya ini. Surah Al-Qasas ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Sadaqallahu alazim. Surah Al-Qasas ayat. Kalau ayat itu disambung lagi, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Kalau dalam kitab ni sampai minallah saja. Kalau kita tengok dalam mushaf sambung lagi, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Maksudnya jika mereka tidak dapat memperkenankan bagi engkau, hai Muhammad, maka ketahuilah bahawa mereka hanya menurut hawa-hawa nafsu mereka. Ya. Rasulullah dakwah kepada mereka tapi tak ada jawapan bagi mereka pun. Ya. Jadi ketahuilah bahawa mereka hanya mengikut hawa-hawa nafsu mereka. Dan siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang menurut hawa nafsunya dengan tidak ada petunjuk dari Allah? Allah tanya balik. Ya. Allah tanya baliklah. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang menurut hawa nafsunya yang tidak ada petunjuk daripada Allah? Maksudnya Allah nak menyatakan persoalan itu merupakan jawapan bahawa orang yang paling sesat sekali ialah orang yang ikut hawa nafsu dan tak ada petunjuk dari Allah Ta'ala. Bila tak ada petunjuk dari Allah Ta'ala, bagaimana maksudnya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insyaAllah. Allah tutup dah. Dengar mereka tutup, hati mereka tutup, mata mereka tutup, segala-galanya tutup. Jadi bila datang hidayah, bila datang orang nak beri berdakwah kepada dia, tak rasa apa dah. Na'udzubillah zalik. Itu macam kisah bila seorang tu, contohnya dia nak curi slipper dekat masjid, dekat surau kan. Dulu kes slipper banyak kan. Slipper kan slipper murah lah, sama mahal kan. Yang branded-branded tu lah contohnya. Mula-mula orang yang tak ada pengalaman mencuri ni kan, dia nak curi, dia akan rasa takut. Betul ke buat ni? Betul ke buat ni? Ya, itu nafsu. Yang nak mula lah nafsu dia. Dia dapat curi sekali, orang tak nampak, dia rasa seronok. Dia dah rasa, oh okey juga ni. Curi kali kedua, dia rasa seronok dah. Curi ketiga, dia dah rasa tak ada apa-apa dah. Curi itu biasa baginya. Itu nafsu amarah bisu. Ya. Kalau yang kedua tu mungkin lagi nafsu lawamah. Nafsu yang dia rasa-rasa begitulah. Tetapi dah bila dah tutup, Allah tutup sifat dia itu, malu dah tak ada, amanah dah tak ada, semua dah tak ada, maka inilah keadaannya. Allah tanya, wa man adall, lebih sesat. Adall ini ta'dil, siapa lebih sesat? Mimman ittaba hawahu bighairi hudan minallah, ikut hawa nafsu yang tak dapat petunjuk dari Allah. Allah tutup ayat ini dengan innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Orang yang ikut hawa nafsu merupakan orang yang zalim. Ya, zalim. Baik. Juga hawa nafsu lah yang menimbulkan macam-macam perkara merosakkan i'tiqad. I'tiqad ni mana kepercayaan dan ibadah, ta'abbud, perhambaan diri kita kepada Allah Ta'ala. Hawa nafsu juga menyebabkan kita tidak percaya tentang mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohnya. Lihat sejarah Rasulullah SAW turun daripada Mi'raj, itu merupakan mukjizat Rasulullah SAW. Tak percaya lagi, tanya lagi berapa banyak tiang yang ada di Masjidil Aqsa. Tak percaya tu. Sebab apa? Mereka tak beriman dengan Nabi. Kalau beriman dengan Nabi, mereka akan kata seperti mana dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Belum jumpa Nabi lagi, orang-orang musyrik dah tanya kepada Abu Bakar bagaimana keadaan Rasulullah, percaya ke? Usaddiq bukan, aku percayakan dia. Itu Abu Bakar As-Siddiq, beriman, i'tiqad dah kuat.
Sebab itu bila habisnya ataupun wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar adalah antara orang yang bertanggungjawab untuk memenangi ahli riddah, orang yang keluar dari agama pada ketika itu. Pegang i'tiqad lagi ni, ya, gitu. Jaga i'tiqad, jaga ibadah. Dan kerananya timbullah orang-orang yang sengaja mengada-adakan kepercayaan yang bukan-bukan, yang keluar dari kepercayaan yang benar. Ya, sebab apa? Sebab apa lagi? Macam-macam ya. Banyaklah pula orang-orang yang membuat bid'ah dalam agama. Ini ya, buat ajaran baru. Ajaran apa tuan-tuan? Banyaklah ajaran sesat yang berlaku ni. Sekarang tak ada nak guna face to face kan, guna media yang ada, media sosial dan sebagainya, senang. Tak jumpa pun, tapi ngaku Nabi kan. Tak ada jumpa pun, tapi ada yang mengikutnya tu. Ya. Apa disobokkan ni wallahu a'lam. Terjadilah segala macam maksiat yang lama dan yang baru. Yang lama ni apa tuan-tuan? Dulu zaman Nabi Lut AS, lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Tu yang dulu. Wujud dah sekarang tuan. LGBT tambah satu lagi apa? Q ke apa? Oh sekarang macam-macam dahsyat kan. Dahsyat. Ya. Adalah transgender ada, transseksual ada. Yang menukar alat kelamin ada. Yang dah kekal alat kelamin dia tapi ubah personality pun ada. Allah. Yang tu lama kan. Cuma orang dulu bila berlaku Allah terus terbalikkan dunia dia dah. Terbaliknya tu habis. Hari ni kan belum lagi ya. Auzubillah min dzalik. Ya. Jawabkan lagi. Jadi risau ni makin lama generasi makin teruk, Ya. Generasi ni. Kita tak nafikan banyak kita punya agamawan utama tugas kena ada lah. Apa juga kita lahirkan para hufaz, para Quran dan sebagainya. Ya. Tapi kena masukkan ilmu. Ya. Kadang-kadang sekolah-sekolah yang buat tahfiz Al-Quran yang tuan bagus, saya kata bagus, ya, dia menjaga Al-Quran, tapi mesti masukkan iman, ilmu berkaitan tauhid, ilmu berkaitan akidah, fiqh, ilmu berkaitan tasawuf, ilmu kemahiran, kena masukkan juga. Jangan sekadar hafal gitu je. Saya tu kat tempat saya tu, kat kuis tu, ramai juga yang nak masuk kan. Dia tanya hafal berjuzuk dari mana? Mahat ni. Okey, kan buat apa? Kami hafal Quran 3 juzuk. Hafal lagi sekarang. Dah kurang lah Ustaz. Kurang apa? Dah kurang tinggal 6 juzuk Ustaz. Ya Allah. Hafal satu kaedah Tuan, tapi nak mengingat tu ada kaedah yang kena belajar juga. Murajaah. Dah tinggal. Rasulullah SAW nyatakan Quran ni seumpama apa? Unta yang ditambat. Unta kalau tak ditambat, dibiarkan dia akan lari Tuan Quran. Sebab tu ulang. Jadi apa yang mak ayah dah hantar, so apa yang hantar anak tahfiz Quran, balik tanggungjawab dia untuk minta dia mengulang. Dengarlah bacaan anak tu. Jangan kata oh dah 30 juzuk, bangga aku besok dia selamat dapat neraka ni, dia boleh bawa 10 orang. 10 orang. Betul, ya, bawa 10 orang, tapi kena murajaah dengan dia. Pastikan dikekal 30 itu. Ya, dengan tafsirnya sekali, dengan pengajarannya sekali, ya, dengan ilmu fiqhnya sekali dan sebagainya. Ya. Masya-Allah. Terjadilah sekarang bukan yang baru macam-macam lah kan. Kalau maksud baru ni macam-macam lah. Ya. Meluaslah perasaan benci membenci di antara sama sendiri, ya. Antara Islam pun dah benci-benci kan. Ini bab suka sihir menyihir pun dah banyak sekarang tuan-tuan ya. Apa? Sekarang syirik ya. Sihir pun syirik ya. Ini saya belajar tuan, nilai yang paling ditabur kat depan kedai ke kan, dekat rumah ke, tuan-tuan syirik sekarang jangan ambil. Nak ambil boleh. Ambil dengan apa? Ambil dengan kayu ke. Lepas tu tuan-tuan apa namanya? Tawarkan dia tu. Saya tawarkan, bacalah ayat-ayat putus sihir kan. Falamma alqa qala Musa ma ji'tu bi sihir innallaha sayftilu innallaha la yuslihu al mufsidin. Buat macam ya. Nilai makin besar nilai dia tu, makin besarlah kuatlah sihir. Jadi tu saya dia beritahu lah. Ya. Ya banyak kan. Ada satu kat kampung saya tu. Dia pegang mimpi akhirnya meninggal kan. Tuan-tuan pernah dengar tak dekat kampung Batu Timur tu kan yang jual pisang. Pisang tu.
rasmi. Dah meninggal lah. Yang ini satu ugihan orang gitu ya. Nauzubillah min sikit gitu ya. Ramailah orang yang memihak dan menyokong perkara yang tidak benar, sedikitlah orang mahu dan bersetuju dengan perkara benar. Ini akhir zaman ya. Demikianlah seterusnya akibat dari mendahului hawa nafsu dari menurut agama dan petunjuk atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis itu, ikutlah dahulu apa yang dibawa olehnya berbanding mengikut hawa nafsu, dan dia merupakan keimanan yang perlu kita patuh ya. Kalau kita tinggalkan hawa nafsu, kita utamakan hawa nafsu, maka kesan-kesan yang tadi kita bincang, maksudnya orang akan banyak buat maksiat, perkara tidak benar banyak berlaku ya, mendahului hawa nafsu dari agama, hilang petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita doa agar kita sentiasa mendapat ya, naungan hidayah taufik dari Allah Ta'ala, berada iman, ikut sunnah Rasulullah SAW, ikut pengajaran ataupun apa disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita sekarang itu dulu tuan-tuan ya, pertama saya nak cepat sebab ada orang nikah kan. Nak nikah pukul 9. Sekarang nikah tak boleh lambat viral. Betul tak tu? Saya tak jaga dah kawasan ni kan. Dulu masa saya jaga kawasan ni kan, saya tak ada dah. Saya dekat kampus saya je. Itulah insyaAllah. Ini ada dah Ustaz orang ID tu, dia kata kalau contoh rasa susah, minta lah Ustaz masjid tambah seorang lagi kan, 2 orang 3 orang ke, tak ada masalah pun. Pasal kawasan saya dah kecil lah. Bila orang tanya saya kenapa Ustaz setahun berapa ni nikah, adalah 4 orang, adalah 5 orang. Dulu tanya berapa Ustaz, 1 minggu 10 orang. Section 6, section 5, section 3. Betul kenapa dia tu? Alhamdulillah, kita ni hidup dengan orang yang nak menopos. Orang kata dia orang kampung cakap lah. Tak ada, kalau dia nak kahwin lagi sekahwin je. Wallahualam. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Minta maaf ya, kurangan di saya. Kita tangguhkan atas kafarah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah.